bukan cacat anggota, tetapi cacat yang paling dahsyat sekali ialah cacat hati. Tajuk kita pembentukan pribadi mulia, sebenarnya dia lebih kepada akhlak yang tidak melibatkan hati itu sendiri. Sebab itu sesuai dengan qalbun salim. Dakwah di dalam masyarakat umum hari ini tersebar dengan meluas, alhamdulillah, kita patut bersyukur. Dan saya rasa apabila Ustaz Ruslan menyebut tentang beberapa fakta tadi tentang asas pegangan yang sepatutnya, dan alhamdulillah saya syukur kepada Allah SWT di mana Al-Amin telah menyediakan asas-asas yang kuat, foundation yang kuat daripada seawalnya lagi, itu daripada darjah 1 lagi. Dan inilah sebenarnya yang cuba dibuat oleh Al-Amin untuk dihantar keluar sana dalam masyarakat, supaya masyarakat dapat melihat produk-produk yang sebenarnya. Kita melihat alhamdulillah hari ini generasi remaja ramai cenderung kepada agama. Tak dapat tidak. Kita lihat generasi-generasi muda hadir dalam majlis-majlis agama, di surau, di masjid. Namun yang menjadi masalah sekarang ini mungkin dari sudut orang yang memberi agama itu sendiri, atau kedua-dua pihak memainkan peranan yang sama penting sebenarnya, malahan pihak yang mempunyai ilmu telah lebih penting lagi. Saya ingin membawa di sini kata-kata Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali mengatakan di antara syair dia kata, "Fala tanha an ghairihi fata'ti mithlahu." Jangan kamu mencegah orang lain, kemudian kamu buat benda yang sama juga. Ini dalam masyarakat kita, remaja remaja hari ini yang cuba bergerak dalam masyarakat. Rupa-rupanya dia terbalik sama. Apa pandangan Ustaz Doktor tentang masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baik, berkenaan dengan soalan yang diutarakan orang yang mengajak kepada kebaikan tetapi dia sendiri mempunyai masalah. Jadi saya terus saya minta maaf sebab sebenarnya soalan berkerusi ni dia tak bocor. Dia soalan spontan. Jadi jawab pun tahap spontan lah ya. Okey. Baik, jadi apabila ditanyakan berkenaan orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri mempunyai masalah, saya yakin kita semua mengetahui firman Allah yang sangat tepat dalam isu ini. Yang pertama sekali, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah kemurkaan Allah apabila kamu bercakap satu perkara yang kamu sendiri tak buat. Tapi ayat ini jangan tengok in isolated daripada ayat-ayat yang berkenaan ya. Ada satu lagi ayat yang sama juga makna dia, iaitu Allah SWT berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Adakah kamu mengajak manusia, menyuruh manusia kepada kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca Alkitab? Lalu kedua-dua ayat ini seolah-olah nak beri kefahaman, kata Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya Tashri' al-Jina'i al-Islami, sedang apabila beliau menghuraikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Adakah syarat amar ma'ruf nahi munkar itu kita yang mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran itu mesti safi, mesti bersih habis, suci hati kita, mesti maksum? Maka justru sudah tentulah tidak. Mengapa tidak? Kerana datang dalam firman Allah yang lain yang membuktikan bahawa, yang mana Allah menceritakan laknat diturunkan kepada Bani Israel ya, di atas lisan ala lisan Daud, di atas lisan Nabi Daud. Kenapa? Kanu la yatanahau an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kerana mereka saling tidak melarang di antara mereka dan amat buruklah perbuatan yang mereka lakukan. Menurut para ulama mufassir dan juga Dr. Abdul Qadir Audah ini, perkataan yatanahau, mereka tidak yatanahau ni kalau belajar bahasa Arab kita tahulah wazan dia tafa'al, iaitu mufa'alah, dua-dua pihak benda saling larang melarang. Ayat ini memberi maksud bahawa kedua-dua individu ini sebenarnya ada buat salah.
Saya larang awak, awak larang saya. Saya ada buat salah satu benda, awak larang saya. Awak ada buat salah satu benda, saya larang awak. So maknanya itu adalah nature yang Allah nak. Dan kalau kamu tak buat, tak saling larang melarang, labi sama kanu yaf'alun, amat buruklah apa yang kamu lakukan. Lalu inilah di satu ayat yang jelas menunjukkan manusia tidak boleh tidak ada dosa. Tetapi walaupun kita berdosa, kita mesti jadikan ajakan kepada kebaikan itu sebagai ajakan kepada diri kita, dan mempunyai azam untuk memapahkan kehendak nafsu kita untuk berterusan. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT apabila Allah SWT rujuk, kalau rujuk Al-Quran, kalau saya tak ingat ayat nombor apa, yang mana Allah sebutkan sifat orang-orang mukmin itu antaranya dia munfiqin, dia memberikan nafkah. Kemudian Allah sebut apakah ciri orang saleh ni? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini dia, iaitu orang-orang saleh ini ada kalanya mereka ini wa idza fa'alu fahishah, mereka ada kalanya melakukan dosa yang keji, bukan dosa mungkar yang kurang keji, tapi fahishah ni dosa yang lebih besar daripada mungkar, ya. Yang mana dosa ini bila mana mereka lakukan, mereka dapat satu ciri. Ciri nak dapat ciri inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, kena selalu ajak orang kepada kebaikan, kena larang orang daripada kemungkaran. Lalu kita akan dapat ciri ni. Bila nak terbuat dosa ataupun dah terlaku dosa, fastadzakarullah, dia segera ingat Allah. Inilah dia, tuan-tuan, kisah yang sama pernah Allah ceritakan dalam Quran berkenaan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana digoda oleh isteri menteri. Nama Zulaikha tu ada perbincangan ulama sahih ke tak sahih, tapi tak apalah, isteri menteri itu yang paling sahih. Menteri mana tak tahu. Baik, jadi isteri menteri ni dok goda, maka walaqad hamma bihi wa hammat biha. Nabi Yusuf berkeinginan kepada perempuan itu berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga berkeinginan, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah dia tidak dapat melihat tanda kebesaran Allah. Para ulama antaranya Ibnu Katsir tafsirkan nampak tanda Allah itu antaranya nampak tiba-tiba nampak frame gambar menteri itu. Ada pula yang kata tiba-tiba terbayang dalam minda Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Maka ada banyak lah, tapi tak apa. Apa pun, itulah dia, tuan-tuan, yang menyebabkan, menurut sebagian besar para ulama tafsir, menyebabkan Nabi Yusuf cancel terus kehendak dia. Ada sebagian tafsir pula Nabi Yusuf tak ada kehendak langsung. Sebab apa? Sebab telah adanya awal-awal lagi Allah punya peringatan. Dia dua pandangan lah. Satu kata dia dah ada kehendak tapi terbantut kerana nampak tanda kebesaran Allah. Yang pandangan kedua kata tak ada kehendak langsung sebab awal-awal lagi dah nampak tanda kebesaran Allah. Cuma kita nak beritahu itulah ciri Nabi, itulah ciri orang mukmin yang Allah nak ajar kepada kita. Yang nak dapat antibody itu adalah apabila kita mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang daripada kemungkaran. Ya, sebab itulah wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang kita lakukan lebih baik dan digandakan per 10 kali ganda. Maka dengan sebab cara kita mengajak kepada kebaikan adalah, tuan-tuan, kan bila kita mati nanti, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai kita nak orang solat jenazah kita? Agak-agak ni sekarang kalau kita mati, berapa ramai solat jenazah kita? Orang kenal kita pun tidak agaknya. Apa gaya orang terhutang budi dan ilmu kepada kita? Life is too short to be an ordinary person. So be extraordinary. Okay. So jadi saya nak beritahu bahawa kita nak ramai orang solat jenazah kita untuk apa? Untuk dapat doa dia. Sebab ittifaq para ulama, doa manusia hidup kepada si mati walaupun bukan adik-beradik, walaupun bukan ada apa-apa, tepat mesti sampai. Al-Fatihah ada khilaf, tapi tak apalah, kita nak sebut yang pasti sampai doa. Tapi bila doa sampai, doa manusia berapa ramai yang boleh datang daripada jauh. Kalau kenal kita kat Kelantan, dia nak mari sini, Allah payah kena solat gaib dia. Jadi tuan-tuan, berapa ramai? Maka saya nak beritahu, Nabi tawarkan satu benda apa dia? Kamu tak payah harapkan doa manusia. Sebagaimana datang hadis yang hasan, yang mana Nabi kata, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat
wa inna Allah malaikatahu wa ahla samawat wa ahli al-ardin wa hatta al-hut wa hatta an-naml fi juriha la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan di lautan, semut-semut di dalam sarangnya akan mendoakan keampunan dan kebaikan bagi orang yang mengajar manusia lain akan kebaikan. Al-khair itu adalah Islam yang paling utama, tuan-tuan. So, bila mana kita mengajak orang, mengajak kepada kebaikan, kita sudah dapat banyak doa-doa. Inilah dia kunci untuk mendapatkan kekuatan. Ingat Allah ketika nak buat dosa. Nak ingat Allah ketika buat dosa tu yang payah ni kan. Bukan ingat biasa, tapi ingat yang boleh memberikan efek sampai kita berhenti daripada melakukannya. Itu yang kata tadi tu. Mereka kalau dah terlaku juga, fastaghfirullah, dengan segera mereka bertaubat kepada Allah. Bukankah kita semua tahu kisah bagaimana Nabi mensifatkan Allah sukanya kita bertaubat semacam seorang lelaki yang kehilangan unta dan barangannya, duduk pokok tunggu nak mati, tiba-tiba tidur, bangun tiba-tiba datang balik, seronok dia bukan kepalang sampai kata Allah, aku Tuhan kau hamba, kan? Allah lebih suka kita bertaubat. Maka tuan-tuan, ciri orang beriman bukan dia tak ada dosa. Dalam hadis sahih Muslim, "Lau lam tudhibu la dhahaballahu biqaumin yadhibun, fayastaghfirullah faghfarallahu lah." Kalau kamu tak dosa, Allah ganti kamu, matikan kamu, ganti dengan kaum yang berdosa. Dan bila dia berdosa, dia bertaubat, maka Allah berikan dia keampunan. Kita memang takkan tak ada dosa, tuan-tuan. Macam Nabi kata pada Hanzalah yang balik-balik rumah, dia berseronok dengan anak dia, main game dengan anak dia, seronok-seronok dengan isteri dia, depan ceramah dia menangis-nangis. Tapi balik rumah dia kata, "Nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik dah ni." Dia pun jalan dengan keadaan risau. Abu Bakar tegur tengah jalan, dia pun cerita, Abu Bakar kata, "Kalau gitu aku pun munafik juga." Maki kita jumpa Nabi, Nabi pun senyum. Dengar kisah mereka kata, "Kami tak boleh menangis sentiasa, kami sentiasa tak boleh ingat kepada Islam." Bukan tak ingat pada Islam, maknanya tak semacam berada dalam majlis kamu. Maka Nabi kata, "Lau tadumuna amakantum, lau la tadumu nama antum alai la safhakumul malaikah." Kalau kamu boleh macam berada dalam majlis ilmu sentiasa, kamu boleh berjabat tangan dengan malaikat lah. Kamu malaikat, kamu bukan manusia. As-sa'ah fas-sa'ah. Ada masa, Nabi cakap. Jadi kita nak jawab soalan tadi bahawa adalah normal orang yang mengajak kepada kebaikan ada dosa, tapi kita nak dia lagi banyakkan dosa dia itu, punish syaitan. Syaitan yang mengajak kepada dosa, iblis mengajak kepada dosa, nafsu mengajak kepada dosa, kita punish dia. Dia ajak kita satu dosa, kita buat 10 kebaikan berpadan muka dia. Itu cara dia, tuan-tuan. Dia ajak satu dosa, kita buat 10 kebaikan. Inilah dia yang Islam nakkan. Inilah dia amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itulah kalau remaja tadi dia tapi itulah dia, kita nak sebutkan kalau dia terlaku dosa itu dengan segeralah. Kita hari ini kalau kita nampak ada ustaz melakukan satu kesalahan, kita jangan dengan segera menyebar luaskan. Ya, ustaz ceraikan isteri, ustaz bercerai, ataupun ustazah ini, kita we never know, dia mungkin dah taubat dalam tu juga. Dia dah taubat dalam tu juga. Dosa dia tak ada orang, tapi kamu yang dosa sekarang. Kamu yang sebab kamu yang dosa. So jadi manusia biasa memang dia akan ada dosa. Maka sebab itulah Islam berikan kita, Allah berikan kita peluang timbangan dan dosa dan pahala. Cuma apa yang perlu kita buat, dengan segera bertaubat dan kemudian wala yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak berterusan melakukan dosa tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terjawab sudah soalannya. Jadi pendakwah ni bukan satu benda yang mudah, kan? Walaupun kita mempunyai kecacatan, tapi kita teruskan usaha dengan kesedaran untuk menjadi lebih baik. So dakwah tu bukanlah kepada orang lain saja, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ya. Ustaz Ruslan, pada zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah menjadi pendidik, ayah dan malahan ibu kepada para sahabat. So secara direct Rasulullah SAW ni dia memberikan rangsangan, bimbingan kepada sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat melihat seperti contoh Sayyidina Abu Bakar, seorang yang sangat pemalu. Abu Bakar itu dia tak akan bertanya dengan Rasulullah secara direct sebab malu. Dia tunggu orang Badawi datang kepada Rasulullah tanya. Abu Bakar kata, "Alhamdulillah orang Badawi datang, maka saya dapat ilmu kat situ."
Dari mana kisah-kisah di sini kita melihat kisah-kisah para sahabat yang berebut-rebut nak memberi salam dahulu. Dan di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pas satu hari pergi ke rumah Rasulullah nak ketuk pintu tu, minta Abu Bakar, engkaulah yang ketuk dahulu. Abu Bakar kata, tidak, engkaulah yang paling mulia. Umar engkaulah ketuk dulu Rasulullah. Sampai Rasulullah panggil dua-dua tu, mari Rasulullah buka pintu. Dua-dua ni Allah Maha mengetahui tentang sebab. Ustaz, ada tak lagi zaman sekarang ni orang macam tu? Ada tak lagi? Dan generasi kita yang jadi, orang kata, ya kita nak cenderung dalam dakwah ni. Ada tak lagi generasi yang macam tu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Said, Tuan Pengurusi pada pagi ini. Dia bila soalan-soalan tak bocor awal ni, dia ceramah demam sikit. Tapi tak apa sebab tak ada live TV boleh tahan lah, ya. Boleh kelentong sikit-sikit lah. Tapi kalau TV tak kelentong, mau komen je, baru tahu lah, ya. Baik tuan-tuan, tentu bukan apa. Pertama sekali, saya mengamati apa yang telah dibincangkan detail oleh Al-Fadhil Dr. Zabrin kejap tadi. Dan bagi saya ada sesuatu yang cukup indah di sebalik bicara beliau tadi. Hakikat manusia sebagai manusia. Dan saya menyokong penuh pandangan beliau tadi. Dalam kerangka kita sebenarnya tuan-tuan adalah manusia, bukan makhluk malaikat. Dan kita bukan rasul-rasul yang maksumun daripada segala dosa dan kesalahan. Kita adalah manusia. Di mana-mana manusia kerana banyak yang dia lupa. Lupa kepada Allah dalam satu keadaan, lupakan kepada agama dalam satu keadaan. Subhanallah. Pernah satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa yang telah dia buat. Lalu dia bertanya Nabi, apakah dia boleh kembali kepada hidupnya yang sebenar sedangkan dia telah berdosa? Saya tak ingat sahabat ini, tetapi Nabi SAW dengan senyuman, Nabi kata, a'adakallahu ilal khair, Allah akan kembalikan kamu kepada jalan kebaikan, insyaAllah. Sahabat tersenyum. Tuan-tuan, orangnya sahabat, bukan kita. Sahabat Nabi dan tuan-tuan tak adalah siang malam dengan Rasulullah, pagi petang dengan Nabi, makan nasi dengan Rasulullah, duduk minum teh tarik dengan Nabi. Agak-agaknya kita ni bukan manusia sezaman dengan Nabi SAW. Tetapi saya setuju dengan Al-Fadhil Ustaz tadi. Persoalan kita ialah persoalan apa kesedaran beragama yang ada dalam kehidupan kita. Apa kesedarannya? Hari ini masalah kita ialah kita tak ada titik kesedaran itu, yang menyebabkan bila kita buat satu-satu kesilapan dosa, kita tidak berusaha segera untuk mencari titik keampunan. Ini kadang-kadang yang berlaku dalam hati saudara kita. Sedangkan Allah telah tawarkan, Nabi telah tawarkan. Antara sabda Nabi yang dalam ingatan saya, antara sabda Nabi, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Sebahagian hadis itu Dr. sebutkan tadi. Tengok apa kata Nabi SAW. Apabila seorang Muslim elok keislamannya, mak dia seorang Muslim, ada masa buat dosa, buat silap, tetapi dia menambah keislamannya, tadilah. Kalau ada gangguan syaitan, kita punish syaitan itu, kita tambah lagi 1001 kebaikan kita buat. Ini sifat orang Muslim. Betul bagi saya, kita hidup dalam suasana ada proses pentarbihan, ada proses pendidikan, ada proses ajak mengajar, ada proses nazafi, proses at-tanassul penting dalam Islam. Kami di pentas, saya di pentas ini
Tuan-tuan tidak melihat dalam pandangan, oh komplit pandangan ustaz, komplit jiwa ustaz, komplit. Saya saja mendengar pandangan tuan-tuan, teguran-teguran. Sebab dalam Islam kita diajar begitu, diajar supaya at-tanasuh. Bahkan ciri orang-orang yang beruntung ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mereka hidup dalam suasana berpesan-pesan, cooperation, dalam tegur, menegur, beritahu, membahu-membahu, dan akhirnya mereka hidup sana ingat-ingati. Jadi hadis Nabi tadi jelas, Nabi berikan sesuatu yang cukup indah, ciri seorang mukmin yang sebenarnya. Bila buat kebaikan, Allah akan gandakan kebaikan, bukan sekali 10 kali ganda, ila sab'i dha'fin, hingga menjadi 100 kali ganda. Suatulah satu ketika, minta maaf tuan-tuan, saya itulah kadang-kadang bawa kertas banyak-banyak juga pun, sebab tak jangka pengusi lain soal apa. Ya, kalau dah jangka soalan pengusi senang je, mari relax ya. Berapa dah ada dalam minda, tapi kan pengusi tak jangka soalan, saya bawa buku. Tapi setingat, masa pengusi soalan beliau tadi setingat dengan satu cerita, yang cerita ini dibawakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Khuluqul Muslim. Kalau tuan-tuan ada kitab terjemahan, boleh baca. Dalam cerita itu dia bincang akhlak. Kebetulan kitab ini saya gunakan sebagai teks dalam Madrasah Al-Hijrah. Akhlak saya gunakan itu sebagai teks utama yang saya baca. Dicerita dalam satu peristiwa yang ini berlaku kepada seorang abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Al-Humaydi. Saya tak tahu sejarahnya, tapi disebut Al-Humaydi, seorang alim besar dalam bidang tasawuf. Al-Humaydi seorang alim besar dalam bidang tasawuf. Jadi gambaran orang yang ada tasawuf, tuan-tuan, gambaran suci bersih. Tetapi satu hari disebut dalam cerita Al-Humaydi ini buat sedikit kesilapan. Kesilapan dia buat itu dilihat oleh anak muridnya. Kesilapannya apa? Dia mengambil bekas minuman dengan tangan kiri. Itu saja. Bukan kesalahan yang dosa pun, tapi kesilapan yang agak bercanggah dengan syariat. Dalam Islam, kaedah kita, apa pun dengan tangan kanan. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, itu kaedahnya. Pegang gelas tangan kanan, mulakan apa pun dengan tangan kanan. Walaupun kita kidam, tetapi bila makan dengan kanan, tuang air dengan kanan, apa pun dengan kanan. Sebab itu arahan Nabi dalam konteks akhlaknya. Tiba-tiba Al-Humaydi dia pegang bekas minuman dengan dia pegang inak itu mana bekas dengan tangan kiri. Anak murid melihat dari jauh. Anak murid ni pun mungkin jenis yang nak cari satu pun ada tuan-tuan, kalau kena berhati. Lepas dia kata, wahai tuan guru, akhta'ta anta, dia kata itulah, kamu dah buat silap, dosa. Bila disebut buat dosa, Tok Guru terjun, apa dosaku pula menipu orang? Lalu Tuan Guru Humaydi pun tersentak. Lalu dia bertanya, apa dosaku? Apa kesalahanku? Anak murid tadi, tu kamu megang bekas inak dengan tangan kiri. Tuan-tuan, pada malam itu disebut dalam cerita oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Khuluqul Muslim ini, Al-Humaydi sebagai ganti di atas dianggap salah oleh anak murid tadi, akhlaknya tidak begitu. Malam itu daripada awal isyaknya dia beribadat sampai ke subuhnya dengan wuduk yang sama. Ganti kepada kesalahan dianggap salah tadi oleh anak muridnya, bukan dosa pun, satu kesilapan kecil. Dia ganti dengan sembahyang isyak, wuduk isyak, dia boleh guna wuduk yang sama untuk sembahyang subuh besok pagi dengan ibadat zikir tasbih Allah. Saya sebut bagaimana kekuatan hati manusia ini. Betul kata Dr. Zul tadi, betul kita hidup ini bila kita ada suatu gantian segera mencari titik-titik kelemahan kita dan mengambil tindakan. Ini satu di antara kecemerlangan. Bagi kita dalam kehidupan kita kena ada budaya at-tanasuh, budaya pentarbihan, budaya rasa benar, budaya mendidik. Inilah prosesnya. Sebila kita hidup dalam budaya semacam ini, sekecil kesilapan kita akan diperlihatkan oleh sahabat kita yang lain. Apalagi besar kesilapan kita akan ditegur sahabat lain. Maka timbullah situasi kita hidup dalam keadaan al-qalbu salim. Seolah-olah kita ni Tuhan, insya-Allah tak ada ruang masa nak menjadikan hati kita mati dan gelap. Sedangkan hidup ini kena ingat cabaran besar. Saya kata di antara kata-kata Hudzaifah bin Yaman, kata Hudzaifah bin Yaman, al-qulubu arba'atun, hati ada 4 tuan-tuan. Yang pertama,
faqalbun ajrada fihi sirajun yazharu fadhalika qalbul mu'min. Kata Huzaifatul Yaman, ada 4 jenis hati. Hati yang pertama, hati yang terang bercahaya, hati yang terang benderang, hati yang tak dosa. Ini hati Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wasallam, yang langsung tak berdosa, yang langsung berada keadaan yang sempurna baik. InsyaAllah hati kita pun nak macam tu juga, qalbul mu'min. Itu yang pertama. Yang keduanya, qalbun ughlifa fadhalika qalbul kafir. Hati manusia yang tertutup, hati orang kafir, yang tak akan masuk walaupun sepatah ayat, sepatah bicara, tak akan masuk menusuk, hati orang kafir. Yang ketiga, qalbun mankusun fadhalika qalbul munafiqin. Hati yang sudah berbolak-balik, pagi elok, petang okey, petang KO, petang okey, pagi KO. Contohnya berbolak-balik. Ini hati orang kafir, orang munafik. Yang keempat ini, hati ini, hati orang mukmin kebanyakan, hati kita lah, iaitu wa qalbun tamudduhu maddatan, maddatul iman wa maddatul khata, ataupun kesilapan, al-khataya, iaitu hati di mana ada 2 benda. Yang pertama, kadang-kadang iman masuk, duduk dalam ceramah macam sekarang ni, rasa dekat dengan Allah. Kalau mati sekarang pun insya-Allah boleh lah, ya? Boleh tak? Boleh, alhamdulillah. Tuan-tuan lah, saya tak mati lagi, ya? Tapi bila balik daripada majlis ini, keluar pada majlis ilmu, dah marilah cabaran-cabaran semasa. Keluar daripada pagar Al-Amin saja, dah nampak dah orang pakai sendat, nampak pusat, sokok bergerak, yang kopiah tercabut. Tuan-tuan, datang cobaan ujian, tiba-tiba contoh kampung lah, tapi ini contoh biasa. Maknanya kita berada dalam keadaan balik gelombang. Akhirnya kata Huzaifatul Yaman, inilah hati yang berada dalam kebanyakan manusia. Maka sebijak-bijak manusia ialah mereka yang berusaha untuk menutup ruang-ruang keburukan dengan ruang-ruang kebaikan. Macam tadi lah, mana satu kesalahan kita buat, kita ganti 10 kebaikan. Satu dosa kita buat, kita ganti 10 pahala yang lain. Satu dosa kita buat, kita ganti dengan 10 hal yang lain yang boleh menutup ruang-ruang dosa kita. Tuan-tuan, tolong ambil hadis Nabi. Antara hadis Nabi yang cukup masyhur, yang menjadi suatu peringatan yang penting dalam konteks membangun al-qalbus salim. Cuba tengok apa Nabi kata. Antara sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa kata Rasulullah? Bertakwa di mana sahaja kamu berada. Dan Nabi sebut satu lagi perkataan yang cukup cantik, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mana-mana kerja buruk kita buat, tolong iringkan segera dengan amal kebaikan. Dosa kita buat, tolong segera kami minta ampun dan buat kebaikan sebagai ganti kepada kebaikan keburukan itu. Mudah-mudahan tamhuha, kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang kamu telah lakukan, terutama dosa kecil. Subhanallah. Tuan-tuan, persoalan sekarang ini, baru jawab soalan. Itu rumusan, bukan rumusan tambahan, ya? Bukan tambahan betul, ya? Ini satu pandangan je. Ada tambahan, silaplah, ya. Apa yang diungkapkan dulu, baru jawab soalan. Baik, dalam konteks soalan promosi tadi, kalau saya belum hilang ingatan lah, ya, soalan tadi dah jauh panjang tu, ya. Baik, dalam konteks soalan promosi tadi, apakah situasi yang berlaku di zaman kita? Saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, kalau kita hidup dalam keadaan kita dipandu oleh agama, kita dipandu oleh kekuatan agama dalam kehidupan kita, al-masar masar al-ilm, kata para alim ulama kita, perjalanan kita berasal ilmu, maka kita boleh membangun kembali pribadi-pribadi semacam tadi. Pribadi Abu Bakar As-Siddiq, pribadi Umar bin Al-Khattab, mereka bukan Nabi. Mereka adalah insan yang didik, yang terdidik. Jadi mengapa tidak sama kita pada hari ini? Man, proses itu mesti kita bangunkan. Maknanya dalam situasi kita ini, kita mulai dan memang berupaya untuk membangunkan kembali pribadi-pribadi yang disebutkan tadi dengan kekentalan kekuatan. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, bagi saya dua perkara. Perkara pertama ialah kita kalau tak ada di sana bimbingan yang cukup,
Orang kata bimbingan cukup dalam maksud bimbingan berasas kepada ilmu yang cukup. Tak payah ni usah pergi jauh, tengok anak-anak kita. Anak kita pengusir. Kalau kita tak beri dengan cukup, bukan soal yang luas dalam rumah kita, contohnya dalam soal makan minum saja. Kalau mak bapaknya mulakan makanan dengan tangan kanan, mula makan dengan bacaan basmalah, dengan doa Allahumma barik lana, itulah yang diajarkan. Anak-anak kita secara automatically dia akan mengikuti apa yang mak bapak dia ajar. Tapi kalau mak bapak yang nak makan pun tak peduli ucapan doa, tak kisah pun tangan mana nak makan, anak akan ikuti. Cuba tengok, maknanya asas itu mesti ada. Al-masar masar alaih. Kalau kita kena ilmu. Jadi kalau ini dapat kita bangunkan, bagi saya kita tidak akan gagal sama sekali. Kita akan dapat menjana kembali peribadi as-sahabi al-jalil yang pernah diangkat dijulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bezanya kita dengan mereka? Bezanya adalah kita tidak mempedulikan konteks agama dalam kedudukan rumah tangga dan sebagainya. Ini masalah kita. Saya bercontoh tadi soal makanan yang simple. Baik, perkara yang kedua yang menjadi batu penghalang ialah kenapa? Kerana suasana environment kita, persekitaran kita ini persekitaran yang kadang tak berapa sehat mana. Budaya, ini saya nak sebut, budaya at-tazkirah, budaya at-tanasuh, budaya tegur menegur, kadang-kadang sudah menjadi satu benda yang takut untuk kita amalkan. Ini masalah juga ni. Kalau ada anak-anak jiran kita dalam keadaan akhlaknya buruk, berapa ramai tegur? Berapa ramai kita yang boleh tegur anak jiran kita balik jam 12 tengah malam, bawa lelaki, bawa perempuan tanpa ikatan perkahwinan, berani tak kita tegur yang anak jiran kita dengan kesilapan? Dunia sekarang minta maaf lah. Sebab kita duduk dalam zaman budaya at-tanasuh dah makin hari makin kurang, makin lemah, makin menipis. Bila berlaku situasi macam ini, moralnya nak hidupkan balik peribadi yang sebegitu hebat payah. Sebab kita hidup dalam keadaan kita merasakan persoalan hidup ini adalah urusan masing-masing. Persoalan hidup ini urusan masing-masing. Silap itu soal dia, salah soal dia, bukan soal saya. Sedangkan ini bertentangan kaedah agama kita. Dalam Islam kaedah mudah. Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil peduli tentang orang lain, dia bukan orang Islam yang sebenar. Demikian dalam konteks hadis yang lain Nabi sebut, orang mukmin dengan mukmin jenisnya al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin cermin mukmin yang lain, tegur menegur, ajak mengajak. Ini sikap yang diajar agama. Tapi bila dalam masyarakat kita satu ketika tuan-tuan sedang berlaku dan terus berlaku sampai sekarang, budaya apa? Budaya disebut jangan jaga tepi kain orang, menyebabkan budaya tegur menegur makin hari makin menipis. Dan ini satu kekangan. Dan kita cuba nak hidupkan balik suasana macam ni dari semangat kita bagi bincang sekarang, supaya kita dapat bangunkan balik peribadi yang gagah, yang hebat tadi, peribadi yang jiwanya kental, jujur. Cuma masalahnya tuan-tuan ialah balik kepada diri kita sendiri. Betul bagi saya, kesedaran beragama di kalangan semua orang penting. Tak kira semua, kita tak kira siapa kita, semua orang penting. Dan kita nak hidupkan semangat di mana kita merasakan bahawa nikmat Islam ini nikmat segala-galanya. Merasakan nikmat beragama, nikmat yang paling besar adalah kehidupan beragama. Kita nak bimbingan, kita nak ajakan, kita nak nasihat, kita nak dididik oleh orang yang faham, orang yang tahu. Dengan izin Allah SWT kita akan dapat segala-gala yang baik dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tak lengkap, mustabah ya. Wallahu a'lam. Lengkap, alhamdulillah. Kan, sampai maksud tu. Ibu bapa lah yang paling penting sekali. Yang pertama sekali anak-anak melihat ni, betul Ustaz. Kan ibu bapa tu, anak-anak melihat apa yang ibu bapa buat, makan tangan kiri ke, macam mana ke, buat itu, buat ini, semua anak-anak melihat tu. Saya insya-Allah kita akan buka soalan untuk hadirin sekalian. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Tafadhal. Kita santai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ammar, alumni Sekolah Alami.
Ana ada dua soalan. Yang pertama, dalam kita membicarakan tentang qalbun salim ni, kita berbicara tentang bagaimana nak mencapai qalbun salim ni. Tapi persoalan Ana rasa yang Ana rasa memang nak sangat tahu dan sangat kita praktikal, macam mana kita nak istiqamahkan qalbun salim. Dan Ana lebih berharap kita para syuyukh untuk menceritakan kita antumah sendiri, ustaz-ustaz semua, macam mana ustaz untuk mengekalkan qalbun salim. Sebab para pendakwah ni biasanya ujian kepada istiqamah hati yang sejahtera ni lebih mantap berbanding ujian kepada orang biasa. So, macam mana para asatizah mengekalkan qalbun salim. Dan yang kedua, persoalan ni anak tertarik dengan first time I heard daripada Ustaz Zahrudin tentang bila kita mengajar orang kebaikan ni, Allah akan beri satu kelebihan yang mana kita akan terasa bila kita buat kesilapan. Cuma anak nak tanya kita macam mana kita nak handle kita dilema di antara kabura maqtan inda Allah yang taqulu ma la taf'alu dengan ciri-ciri tadi. So, dia biasanya akan bertemu kita bila kita nak keluarkan satu perkataan tu, kita takut nanti Allah kabura maqtan ni bukan benda kecil benda yang sangat besar. Kecelakaan, laknat dari Allah Azza wa Jalla. So, macam mana kita nak berhadapan dalam kita mengajak anak kebaikan tapi ada dilema kabura maqtan. Allah. 5 minit kita tengok. Kumpul soalan. Kita